I tengah baca buku dekat katil. So tingkap tu berdepan jauh sikit lah kot. So tiba-tiba I dengar bunyi it's like I'm there. Macam tu ke? Macam tu. Dia macam ada campur bunyi kucing tengah mengawan, Lepas tu mendayu-dayu campur sikit dengan baby. Dia sedang mempertontonkan diri dia pada korang. Dan tak semua orang akan bernasib baik untuk jumpa. Okay, dekat sini akan ada dua sahaja Ustaz cakap. Ustaz kata sama ada dia memang nak tunjukkan kat korang which is bernasib baik itu, atau kedua sebenarnya dia tengah warn korang. Hello, Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan T-Podcast bersama saya Hizman Huzi. Saya Babayin. Saya Fahim Faisal. Yang mana kami Akan membancuh teh. saya bawa teh. Dan tumpahkan teh. Yes. Okay, so hari ni kita bawa sebelah kanan ni kita ada seorang wanita cantik. Ya. Kenapa dia cantik? Lihatlah abangnya. So ini adalah Ira. Ira perkenalkan diri kepada mereka. Ini podcast boleh bercakap. Bukan filem BC tidak. Bukan. Dia macam ada subtitle bawah tidak Hai, saya Anira Adnan. Adik dia. Adik dia. By birth. By birth kan? By birth. Tak boleh pilih. Tak boleh. So Ira dekat sini sebagai podcaster kita yang keempat membawa teh yang panas. Tapi teh ni dia kurang panas. Sebab yang ekstra panas tu kita turunkan sikit suhu dia, kita cerita lain hari. Kau mesti nak tahu kan apa kan? Apa kan? Temanya adalah suami orang. If you're watching this, takut kan? Takut kan? Takut sabar. Tunggu lah. Semua sabar. Kau Tunggu. sabar. Kau tunggu dia bosan sikit. Suami orang. Kau sabar. Suami orang. Sabar. Oops, dah WhatsApp isteri dia. Tak, maknanya Hiz cakap ni maknanya kena cerita lah kan? Tak, memang sengaja I pasakkan sekarang supaya ini menjadi janji. Yeah. Dan netizen akan mengingatkan di bahagian komen. I nak tahu suami orang apa? Suami orang apa? Suami orang apa? Dan yang terlibat tu nanti kau sabar. Kau sabar. Sabar. Kau sabar. Dah WhatsApp dah suami. Jangan sampai kami pamerkan nombor telefon anda, isteri anda dan Nombor plate kereta. Nombor plate kereta. Bukan saja satu tetapi dua nombor plate kereta ya. Yang isteri tu ingat tak ada orang tanya pasal penapis air? Kita tutup dulu. Luka tu masih fresh. Fresh. Tapi sekarang ni kita membawa sebuah topik dan juga tema yang juga menjadi kegemaran kebanyakan netizen, iaitu cerita hantu. Boleh ubah yang suara tu? Okay, so itulah dia cerita Angker Ke kali ini dibawakan oleh dua adik-beradik berhantu ini. Ataupun tak tahu kenapa dua adik-beradik ni kisah hidup mereka ni penuh diselubingi oleh hantu ya. They love us so much. Apa dia kisahnya? Ada korang dah bincang ke nak cerita apa ni? Okay, I refresh balik masa kalau ada korang tengok kan before this. Pertama sekali Checklist. adik saya pernah dirasuk ketika darjah 5 di sekolah sebab masa tu kawat kaki. Wah, kau pun lupa. Aku yang ingat. Okay, masa darjah tu 5. Ya, darjah 5 dia kena sampuk, kena rasuk lah dekat sekolah rendah. Masa tu dia kawat. Biasalah, tengoklah sekarang kerja mengilai tak habis-habis. Benda tu terpikat. Okay, kedua dia kena sampuk dekat sekolah menengah di Melaka sebelum tingkatan 4. Form 3. Kena Form 3. Dan yang ketiga dia kena masuk Form 4. Form 4. Dekat surau. Masa tu nampak lembaga hitam besar, kena sampuk juga. Okay. Yang ini yang paling best sebab dia ceritakan macam mana situasi. Kita selalu melihat orang kena rasuk kan, tapi situasi dia perspektif yang macam bila orang tengah mengaji ataupun baca, dia apa yang dia rasa. Ramai orang tak tahu benda ni. Maksudnya macam tak ready nak cerita. POV dirasuk. Maksudnya kita POV kita nampak apa yang dia buat. Jadi macam korang mesti macam tanya kan, kenapa bila orang baca ayat Quran kau menjerit? Dia tahu kenapa dia menjerit. So perspektif itu. Yang keempat, ketika kakak kami kena rantau. Okay, tapi dia kena rasuk because of perjalanan rasukan tu dah berjalan dan kena dekat dia. Lock kepala apa? Yes, lembaga yang cengkam kepala dia nak meletup tu. Itu adalah recently. Itu adalah Ira. Itu dia. Okay, kalau bukan lembaga tu. I yang kena. Dia cengkam dia. Lembaga tu cengkam kepala dia. Lembaga tu kalau boleh refer balik episod pertama Hiz dengan Papa Yin kan. So dia bercerita tentang macam lembaga duduk atas bahu Ira, lepas tu cengkam kepala dia kan. Macam tu. So itulah dia. Itu dia. Itu dia. Itu yang tu. And then bangga. And then ada satu cerita juga, tapi tu macam like sekejap sahaja. Dia nampak benda, dia nampak
Pontianak melambai dekat dia dekat Dungun. Itu macam sekejap sajalah. Itu macam orang kata selingan-selingan macam KitKat. Manja sikit. Manja sikit. Dan last kali yang recently saya cerita pasal saya dan adik saya dengar Pontianak mengilai belakang rumah. Itu perspektif saya yang berada di bawah dan perspektif dia masa dia dekat bilik. Okay. Hebat gila. Ya. Dia ingat semua pengalaman I. Ya. Tak, sebab netizen marah. Kenapa kau suruh adik kau naik? Kau suruh adik kau turun kat bilik kau. Bukan kau yang naik kat atas. Orang marah kat aku. Kau tahu tak? As you should. Memang. Tak. Sebab yang takut dia. Dia lah kena usaha. Macam kenapa aku? Kenapa aku? Aku tak takut. Sebab nak kena naik tangga pula tu. Okay, so Ira, bagilah kita bagi ruang Banyaknya. kepada Ira. Kita cerita dululah yang antara yang banyak-banyak tu, yang paling best pilihan menu paling yang best. ada. Surau. I suka yang POV daripada orang kena rasuk tu apa sebenarnya. Okay, cerita dulu daripada konteks. Adakah ini kisah sebelum you all punya family kena santet dengan saudara sendiri? Sebelum lagi Dia ni memang lemah semangat daripada dulu. You nampak je dia strong. Okay, kisah ini pada tingkatan 4. Tingkatan 4 kena rasuk. Okay, sebelum tu Form 4 tu, it started kena rasuk tu daripada darjah 5. Tapi itu macam biasa-biasa je. I still conscious. Cuma dia kaki lumpuh. Tapi darjah 5 tu biasa je. Biasa itu je, normal. Kau boleh I baring revive, orang kan? baca Yasin. Normal. Okay. Itu lumpuh lah. Rasuk dia normal tau. rasuk normal. Faham tak? Rasuk yang luar normal adalah Yang Okay, tingkatan masuk 4. form Okay. 3, I sekolah harian bukan berasrama. So masuk form 3, kena rasuk kali pertama dekat surau. Hantu just doesn't care. Dia just tak peduli. So dalam surau ramai kena rasuk masa tu. Dalam 30-40 budak kena rasuk and I'm ini yang masuk Dia macam berita. histeria. Yes. Dia masuk berita. Melaka, Okay. Lepas tu I salah seorang lah daripada yang dirasuk tu. Tapi yang dekat sekolah yang form 3 ni tak best sangat. Sebab I tak conscious, I tak sedar langsung. Tak tahu apa-apa. Macam I ingat orang tengah baca Yasin, I rasa panas, I tak sedar dah. Pasal Kau bangun-bangun kau sakit lah. I bangun-bangun, tudung dah ke mana, I sedang ditepuk di belakang. Itu je. Lepas tu penat. Itu je lah. Betul macam what happened. Ada tak rasa macam badan kau sakit-sakit ke apa? Esoknya macam sakit gila. Yelah, sebab masa tu kan macam orang dah sepak muka kau lah. Tak tahu apa jadi. Oh sebenarnya Masa Yelah, tu orang kalau orang cicit kaki. masa kalau orang geram dengan aku, masa tu lah. Kalau tu pula memang dia nak badan dendam kat kau. Kau pula perangai kau macam mana kan masa sekolah. Relax. Lepas tu masa form 3 tu biasa je. So macam bangun-bangun Semua biasa. tak sabarlah. Okay. Form 3 tu biasa je. So masuk form 4, I dah sekolah berasrama. So sekolah berasrama kan kita ada balik weekend. balik so- bermalam. Outing. Bermalam. Balik bermalam. Okay. Balik bermalam weekend tu. Kau 3 bulan je asal SBP. Diam lah. Aku tak berasa bermalam tau masa I fly tu. Tak, sebab engkau memang dah bermalam dalam 3 bulan tu sebab kau homesick kan? Dan I lari kan. Ingat tak I panjat tembok. Okay, I balik bermalam. Okay. I balik bermalam. Lepas tu, I je balik masa tu. Kawan-kawan I semua ada yang stay lah dekat dalam asrama tu. Rupanya sepanjang weekend tu, ada kes rasuk sedikit. Macam a bit here, a bit there. Sebab? Ada banyak blok. Apa punca? Tak tahu. So, I balik sebab diorang kan tak boleh bawa phone. So, I tak tahu pun kes dekat sekolah tu. Masuk Ahad malam tengah duduk dekat surau semua. Semua tengah baca Al-Mulk lah, tengah baca segala surah-surah lah. Nak masuk maghrib kot. I tengah pegang Quran. Tiba ada orang jerit dekat hujung. Ada orang jerit, I macam, apa tu? Lepas tu kawan I, best friend I, Fizana tu cakap, awak, kita nak cakap something. Lepas tu cakap, kenapa? Masa tu dia nak cerita Dia sebab dia takut nak cerita dekat I. Sebab I pernah ada Kes lah. kes tahun lepas dekat sekolah lain. Okay, lepas tu dia cakap lah, kita nak bagi tahu something. Kenapa? So sepanjang weekend awak tak ada tu, banyak kes rasuk jadi. Okay lah, sebab I macam okay, kenapa macam slow-slow cakap ni? Sebab kita tak nak jadi apa-apa kat awak. Jadi saya papayan dari Senayan. Kawan baik tu tahun lepas sekolah yang sama. Yang sama. Dekat sekolah lain tu. Yes, sekolah lain. Ya, sama-sama pindah. Sama-sama pindah. Tahun sebelumnya. Maka dia tahulah kes awak. Dia tahu. Dia tukang pegang juga tahun lepasnya. Okay. Lepas tu dia kata sebab kita tak nak apa-apa jadi dekat awak. Jadi jangan jadi apa-apa tau. Dia macam tu. I macam okay, I try. Macam benda tu boleh minta kan? Okay, kita cuba tau. Lepas tu cakap tak adalah, okay je. Okay, dia cakap okay, janji. Promise. Okay. Lepas tu dia pun sama lah baca lah. Nak ready untuk solat. Sambil-sambil I tengah baca tu. Lepas tu I tak tahu I buat apa. I macam senyap. Tiba-tiba Quran tu jadi panas. Macam Di tangan you. Di tangan I. Lepas tu Quran tu jadi panas. I letak lah. Sebab dia bukannya macam panas apa Dia ni. panas Tak. apa? Dia panas apa? Macam Dia kau jadi pegang macam apa? sting. Dia macam macam kau kena karen macam tu. Dah panas lah. Aku panggil tu panas macam. So I letak lah Quran tu. I macam kenapa ni? Lepas tu kawan I macam awak okey tak? Okay je. Lepas tu dengar lagi orang jerit. Lepas tu atas pula jerit.
jerit. Itu jeritan yang betul ke? Jeritan rasuk lah kot, Hysteria. I rasa. Oh, so Hysteria. Rizana tu sedar ke tidak yang keliling tu sedang menjerit-menjerit? Dia sedar. Okey. Dan dia sambil pegang lah I. Oh, risaulah. Untuk Menenangkan. awak kita. Macam tu. Nah. Lepas tu last jeritan yang I dengar dekat atas and gone. I tak ingat apa-apa dah. Lepas tu I buka mata, I dah baring dekat tengah-tengah surau tu. Keliling I semua lelaki, naked pak badar, dah keliling I and tengah baca ayat-ayat Quran lah. Lepas tu macam, apa ni? Macam what happened? Lepas tu macam, oh tadi Fizana, Oh, dah I- kena. You dah connect the dot. I dah, Aku kena rasuk. tengah lah. Oh, tapi I macam rasa dah okey dah. It's me. Dah. Lepas tu I macam dah senyap. Aku ni. Semua orang macam keep on. Lepas tu ada black pepper dekat ibu jari lah. Kuat tak dia orang baca? Kuat. Menjerit macam nak. Macam menjerit. Menjerit Macam dekat tepi telinga. Oh, faham? Menjerit macam mana korang pernah nampak kan orang kena histeria kan? Macam tu lah. Allahu la ilaha Tapi illallah. sebenarnya Yang membaca tu sedang menjerit seolah-olah ke apa? Tak, I tak tahulah tapi yang I dengar diorang menjerit kat tepi telinga. tapi selama kita melihat perspektifnya tak ada sekuat itu kan? Tak adalah kalau orang merukyah tidak pula menjerit. Dia baca di sebelah macam telinga. biasa. Macam je. biasa je. Oh, is it? Ya, sebenarnya. Ya. Oh, I pun baru tahulah sekarang. Sebab I tak pernah cerita lah benda ni dekat orang yang mengkursikan I. Jadi sebab itulah Merukyah. Merukyah. Jadi pada perspektif I pula, patutlah sebenarnya dia menjerit suruh diam. Sebab dia mendengar benda tu macam jeritan. Sebab amplified kan? Yes. Yang black pepper dekat kaki tu jadi apa? Panas. I tak tahu black pepper ke tak, tapi sakit lah jari I macam nak tercabut. Sakit sangat-sangat. I tak tahu. I sampai macam tolak-tolak macam jangan. Ini basically perspektif I yang conscious. Mungkin I masih under hantu itu. Sakit lah macam diorang pegang tangan semua tu sakit. Maybe Pegangannya biasa, bacaannya biasa, black pepper biasa saja. tapi sakit. Tapi memang antara instrumen rukyah yang diorang gunakan antara adalah black pepper, garam. Faham. Dua tu. Memang standard. Okay. Lepas tu dekat part dia kan dia cerita macam like dia macam aku okey apa semua kan. Dari satu cerita yang I pernah tahu, bila benda tu ada dalam badan kau, sebenarnya kau punya diri, roh tu kau ke belakang sebenarnya. Yang dipaparkan kepada halayak adalah benda itu. Jadi sebenarnya kau bercakap ataupun kau rasa macam dah semua tu, orang tak nampak pun, orang tak dengar pun. Kau rasa kau tengah bercakap tapi sebenarnya benda tu dah kat depan kau. Oh, faham. Faham tak? So sebenarnya mulut you tak bercakap pun. Kau tak bercakap pun. Benda tu tengah overtake kau. Tapi kau rasa kau tengah bercakap because of benda tu tak keluar dari badan kau. Dan kau punya roh di belakang dia. Sebab macam Papayin Papayin kan ada pengalaman yang macam diri dia keluar daripada jasad dia dan merewang-rewang di bahagian rumah. Maksudnya itu yang aku rasa. Cuma you tak merewang je. Kau berada di dalam dan kau tidak keluar. Itu yang aku dengar juga daripada orang yang macam sebenarnya apa yang berlaku. Kiranya kau ada dalam tu tapi kau bercakap tapi orang tak dengar sebab benda tu dah overtake kau. So selebihnya daripada contohnya orang baca tu biasa tapi sebenarnya amplified kat telinga you. Benda yang disadur dekat kaki you seperti you adalah sekeping steak sedang di-marinate Betul. Selain daripada itu apa lagi you ingat? To be honest, yang form 4 punya sangat penat compare to form 3 sebab I rasa I conscious unconscious. Punya banyak kali dia Ya boleh Allah, banding yang tadi beza. tu form 3. Tak, Form ni four. form 4. Form 4. Tak yang tadi tu. Yang marinate kaki tu. Form four. Form 4 lah. Okay. Yang betul dia kata yang form 3 ni tak berapa best. Okay. Itu memang I unconscious terus. Yang form 4 ni I macam sedar tak sedar. Lepas tu I sedar I dekat tengah-tengah surau, diorang tengah rukyah kan. Lepas tu gone. I tak ingat apa-apa dah. Dia macam tidur je sebenarnya. Dia macam tiba-tiba I terbuka balik mata, I dekat tepi pula surau. I macam apa jadi ni? Orang lain dah. Tiba-tiba ada ustazah pula. So I tak tahu duration tu 5 minit lepas ke 10 minit lepas ke, tak tahu. Lepas tu banyak kali benda tu berlaku. Sampailah I sedar-sedar I dah dekat luar surau, dekat longkang. I sudah diterbalikkan. Orang duk tepuk belakang I muntah, tak keluar apa-apa pun. I pusing, I pandang atas. Surau I ada bumbung yang separate, bumbung dan langit. Macam atap Atas. Macam dekat area balcony luar masjid. Aku dekat luar. Aku dekat luar Okay, masjid. okay, kau keluar. So ada longkang kan, luar masjid malam Lepas tu ada muntah, muntah tak keluar apa pun. Tapi tak tahu. rasa keluar tu betul-betul Rasa belum lambat keluar. lah tu. Lama muntah tu berlaku. I pusing je. I macam dah penat gila. I pusing. I terlantar. I terbaring. Lepas tu I nampak ada hitam besar gila dekat langit. Daripada langit tu lalu masuk atap. I assume tu daripada badan I lah. Sebab I dah muntah, dia naik atas, tak tahu. Then after dah berambus benda tu, semua diam lah. Tak ada histeria dah. Itu kat aku je. Oh, faham. Dalam masih berlangsung. Dia macam selendang ke? Dia macam berbulu yang besar. Oh. Dia Hantu just raya ke? terbang. Dekat cerita siapa yang aku dengar yang dia nak muntahkan tu seolah-olah dia nak muntahkan seorang manusia. Oh ni, dia adalah seorang fotografer yang pergi ke Indonesia untuk menangkap gambar jenazah. Kan ada satu tribe kat situ dia awetkan. Dia awetkan, lepas tu nenek ikut dia
pergi balik rumah. Faham? Dan dia muntah tu sampai level macam ada orang nak keluar dari mulut dia muntah tu. I think it's the same process Kau nak keluarkan tu. So I assume Mungkin Mungkin Tapi lepas dah muntah tu lega lah. Scary-nya alami sini Dah muntah lega. dah habis lah. Lepas tu I macam tapi masa ni tak clueless lah kena apa. Tapi memang tahulah dirasuk. And macam dah prepare dah esok akan sangatlah penat, sangat sakit. Okay, itu cerita waktu form 4. Tapi sebenarnya adik-beradik ni dia bukan saja berhenti di situ, tetapi masa dia masuk UiTM pun. Tapi masa UiTM tu yang you all kena santet dengan saudara sendiri kan? Selepas dia masa UiTM masa MDS kena juga dia balik. Memang tak boleh. Sebab tempat kawasan tu kan baru develop. Dia kena juga. Tapi itu normal je. Itu normal je. Just macam vanilla. Faham? So apa yang kena waktu kan, sebab kita dalam episod pertama Haze dengan Papayin dalam Angker Ke, dia ada sebut tentang situasi family you kena santet apa semua. Itu POV dia. Tapi daripada POV you, apa yang you ingat? Yang ini Ira, aku nak kau cerita sebab aku tak tahu tau. Okay, tuan-tuan Kau dan dekat puan-puan Seremban kan masa tu? Melaka. Masa dekat Melaka. Sebab masuk air rata chorus speaking, my mum warded. So masa my mum warded, balik daripada Langkawi dengan dia, pergi Langkawi bercuti. So at the same time, saudara yang bomohkan ni, dia tanya my dad, mana my mum. Sebab call tak dapat. Padahal sebenarnya dia nak tahu mak aku kat mana. Tu je. And then benda tu tak jadi. I rasa dia nak hantar tapi tak boleh. Sebab benda tu tak boleh melintas laut. Okay. So bila my mum kat sana, yang dia dah tahu daripada bapa I bagi tahu. So maksudnya benda tu dah, dia boleh buat lah benda tu lintas macam tu. So bila my mum nak balik dah start demam, balik my mum terpaksa warded. Sebab memang dah tak tahan dah. And then my mum sampai tak boleh jalan lah apa benda semua. I melawat my mum. And then balik Melaka. Doktor kata macam tak ada sakit pun. Okay. So bila I balik Melaka, kakak I call. Dia suruh I minta tolong kat kawan I tu sebab doktor tak tahu apa sakitnya. Kejap berubah, potasium rendah lah. And then kejap lagi darah tinggi lah macam tu kan. And then masa I minta tolong student I tu, dia tolong lah. Yang pasal mak I kena pasung lah apa benda semua tu. So student I dah buang dah segala besi rantai apa benda semua tu yang dia nampak. So my mum tiba-tiba dah okay. Like okay dah boleh discharge. Bila my mum nak discharge, sebab apa? Sebab adik I demam. So bila my mum sampai dekat rumah, adik I sempat untuk text WhatsApp, Ma tolong adik. Sempat before dia kejang. Okay, start from here, I tak tahu. So basically mak you dah warded apa semua dan you sempat text kepada family kata Ma tolong adik. Sebab mama kat rumah masa tu kan, kat bilik mama sebelah. Belum balik kan. Mama kata mama dah kat bilik sebelah. Maksudnya mama on the way, mama tahu kau demam. Betul. Mama tahu dia demam. Sebab tu mama nak cepat-cepat balik dan discharge. Sebab tu bila student I tolong terus discharge. Bila mama sampai rumah dah masuk bilik, my mum tak sempat nak tengok lagi dia. So Ira sempat text dekat my mum, Ma tolong adik. Tu yang mama terus lari pergi masuk bilik yang dia tidur. Macam mana you tahu you bakal apa-apakan? Aku tak tahu kenapa text wujud. Sehingga you sempat text. Malam before mama tidur. Yang ni kau tak ada. Malam mama dah discharge, aku demam macam biasa je. Demam yang kat ni tuam normal lah. Demam normal. Tapi mama rasa something else. Mama rasa something else. Yang demam ni bukan biasa. Lepas tu malam tu mama tidur, aku tidur sebelah mama. Lepas tu aku nak bangun, nak pergi toilet. Aku nak jalan pergi toilet, aku stop kejap. Aku rasa berat sangat kepala. Itu yang pasung tu kot. Aku tap mama dekat katil. Ma. Lepas tu mama terus bangun, aku Tombang, mama panggil ayah, panggil Kak Nis, panggil Abang Maspul, masuk bilik, angkat, pergi emergency hospital. Itu malam. Masa tu kau call student kau. Kau tak ada. Aku tak ada. Lepas tu itu yang student dia cakap kena pasang kepala semua tu. Masa tu call ex-student, dia just bagi tahu saja tolong cari ustaz cepat. Aku tak beritahu lagi. Betul. Lepas tu habislah, itu emergency lah. I pun tak tahu apa yang berlaku. Lepas tu malam tu tak masuk ward pun, emergency bawa balik and tuam je macam biasa ni. Mama pun cari ustaz. Mama cari ustaz, esoknya kot. Ya, esok tu mama minta tolong I pula cakap dengan student, Ira punya problem pula. So I tengah mengerjakan dengan student I ni lah. Okay, so Ira punya issue. Yang ini I tak nampak apa-apa pun. I cuma rasa sangat sakit. Esoknya I baring, I rasa panas sangat-sangat, kepala macam nak meletup. Baring, mama panggil, mama cakap, mama masuk bilik, nampak muka aku sangat-sangat merah. Yang tu dah text? Dah text lah. Sebelum tu, aku tengah baring tu, aku rasa macam nak meletup kepala tu. Aku ambil phone, Ma, tolong adik. Aku pun tak tahu aku hantar kat siapa. Alhamdulillah lah aku hantar kat mama. Sebab I cannot scream. Tak boleh, tak kata. Tak boleh. Lepas tu semua dekat bawah. Aku rasa aku text betul lah kot, Mama tolong adik something. Lepas tu mama naik atas, nampak muka aku merah sangat. And I was shivering. Macam shiver sangat-sangat. Lepas tu mama panggil ustaz kot. And I was conscious all the time. I conscious je. I sedar je. I nampak je pergerakan mama semua tu. Tapi tak boleh buat apa-apa. Memang rasa nak mati sangat masa tu.
Tak tahu apa yang ada. At the same time, masa tu tengah berlaku benda tu, Mama call I, Rin, tolong tanya student kamu semua. I tak tahu apa cerita. I terus call my student, tolonglah apa ni semua kan. Okay, kejap sir, saya pergi ambil wuduk. After 15 minutes dia call I balik. Sir, tolong cari ustaz cepat. Adik sir ada satu lembaga besar gila tengah melekap dekat kepala dia, tekan macam nak meletup. I tak tahu cerita ni. Maksudnya I bagi tahu dia, just tolong tengokkan je. So dia kata, okay, sekarang ni apa yang saya boleh buat adalah saya boleh pergi tolong tengok dan tolong untuk halau je. Tapi dia akan datang balik. So sekarang ni kena cari ustaz. So Mama terus call ustaz. Ustaz tu datang dari Putrajaya. Tak sure. Putrajaya ke Bangi, tak ingat. Datang terus. My mom cerita ustaz tu buka je pintu bilik, masuk dia tu macam dia terus pandang atas macam Astaghfirullahalazim macam tu. So maksudnya betul lah benda tu besar. Dan semasa proses penghalauan itu berlaku, my ex-student nampak. Maksudnya he was there. I sedarlah segala bacaan yang dibaca. I macam tolong. Mama got that video kan. Sampai sekarang Mama pernah buka video tu, I tak boleh tengok. I macam traumatized. Sebab that wasn't me. Macam it doesn't look like me. Tak nampak macam I langsung. Lepas tu yang I paling ingat proses halau hantu ni, yang paling I ingat adalah masa dia ambil, it looks like a pencil. I sedar kan, I nampak dia bawa pensel dekat celah-celah ibu jari tu. Dia lalu aja pensel. Ya Allah, sakit. Babe, dia bukan lalu je. Dia lalu. Lepas tu dia ketip jari you macam tu. Manalah tak sakit. Aku tak kena rasut pun sakit. Sakit macam nak tercabut seluruh kaki. Ya. Sampai dia buat dekat antara ni ibu jari kaki kan, dengan kaki sebelah dia kan. Dia lalukan pensel kat situ. Dia lalu je ke dia ada tekan tambahan? Dia lalu je kot. Itu pun sakit. Sakit. I jangan tanya I sebab I bukan Darul Syifa. Sebab kalau ketip tu, tapi macam kakak I pun cakap dia lalukan je. Lalu je pun sakit. Sakit. Itu dia tak sentuh pun part halau tu, tapi itu sahaja yang ada kontak dengan badan I. Sakit. Ya Allah. Rasa nak tendang je ustaz tu. Tiba lah, berani aku tendang ustaz. Saya nak tanya, Papa Yin dah share perspektif dia. Tapi I dengar cerita juga daripada Papa Yin, once benda tu dah pernah masuk dalam badan you, you semakin extra sensitif kepada benda lain. Dia memang sensitif daripada kecil. Iaitu seperti dia memang daripada kan kena rasuk apa semua kan. I yang tak pernah. Starting bila kena rasuk kena santam yang bulu tu, I terus dah boleh dengar, I dah boleh rasa. Dulu dia seorang je. Tapi sekarang macam contoh yang pontianak belakang rumah tu kan. Nah, kau dengar tak? Apa cerita pontianak belakang rumah, silakan. Pontianak belakang rumah tu, rumah double story. I dekat bilik. Teres banglo. Teres I dekat bilik. I tengah baca buku dekat katil. So tingkap tu berdepan jauh sikit lah kot. So tiba-tiba I dengar bunyi it's like I'm there. Macam tu ke? Macam tu. Dia macam ada campur bunyi kucing tengah mengawan. Lepas tu mendayu-dayu campur sikit dengan baby. Dia campur. So macam sebiji. Dan Papa Yin bila you buat salah, dia lawak tu. Babe, kalau I lah, I buka tingkap penyapu. Bodoh itu. Wow, Fabi, it's not as easy as that. Okay. Tak, satu kali lagi zoom in muka dia. Go. I buka tingkap diam. Tak sedap. Kau bising apa? Siapa? Aku nak baca buku lah. Lagi teruk dari yang macam you dengar yang viral kat TikTok yang cindai lama dah. Lagi teruk. Babe, I lakukan balik muka you tau. Muka you macam tu. Muka you macam tu tau. Muka you macam tu tau. Tengok. Sebab I nak macam dia realistic suara tu. Okay. Tak, kalau hantu tu tengok apa? It's not me. It's not me. Tak, hantu tu macam ni. Muka aku macam tu ke dia buat macam tu? Tanya kawan-kawan. Aku Papa Yin. You kau. Lepas tu kawan dia kat cakap ni, suara je babe. Suara je. Muka tak. Muka kau slay. Muka kau cantik, babe. Muka kau very demure, very modest, very approachable, very mindful. Tak, imagining dah hantu tu tengok kelakar. Tak rasa ke dia macam tergamak Tergamak kau Tak, dia pula memang ada TikTok kat sana kat dalam dia kan. Dia akan ambil aku punya muka tu, dia akan stitch. Hello. Hello. Fitnah manusia. Fitnah manusia. Siapa? Itu ya. Kau jangan aku saman kau. Kan? Kau jangan sebab aku gasuk kau. Seronok betul fitnah hantu Tapi sebenarnya Aku balik seorang tau. Sama tau. Jangan risau kalau you buat bunyi tu muka macam tu, jangan risau. Sebab lawak babe. Tak takut. Tapi hakikatnya kalau bunyi itu je yang keluar seram. Seram. Malam 2 pagi cuba. So, Tak apa maksud you bunyi tu saja seram. Oh. Kalau paket sekali dengan muka, babe tak payah Dia jadi tunggu. seram komedi.
Yes. David Teo, if you're watching this. Please casting him. David Teo is shaking. Ya. David Teo sebenarnya itulah bunyi sebenar Pontianak kalau you nak tahu. And I can be that voice. Yes, over. tapi just the voice. Just the Just voice. the voice. Okay, so waktu tu kita dah dengar perspektif Penat dia. lah. I dah tengok dah. You Dia dah dekat dengar. tingkat atas dia. Okay, I tengah baca buku. Lepas tu I tengah baca buku, lepas tu I dengar bunyi tu. Lepas tu I macam, apa tu? Lepas tu I diam lagi. Lepas tu I macam, tak ada apa kot, baby kot. Lepas tu I baca buku lagi. Baby apa kejada punya macam tu gila. Benar-benar kita ya baby. Baby newborn macam tu kan? Sebab belakang rumah kita orang. Memang papa yang kata belakang rumah papa ada baby. Budak tapi kan, buruk yang sangat kita- bunyinya. Ya, memang buruk. Okay. Lepas tu I diam lagi. Lepas tu I nak, okay, masa tu betul-betul nak kencing. Okay, toilet dekat dengan tingkap tu. Memang toilet dengan tingkap tu lah. So I macam dah lama, dia lama. It goes on lama gila. Lepas tu I macam, bukan baby ni. Bukan perempuan ni. Bukan. Lepas tu I diam lagi macam, Bukan kucing juga. bukan. Lepas tu lama-lama dia macam, dia jauh Dia dekat. macam jauh tapi dekat. Jauh tapi dekat. Tapi benda tu memang macam tu pun kan. Macam tu pun. Dia kalau kau dengar jauh tapi sebenarnya dekat, Dan, dia jauh. dan ada orang cakap kat I macam if kau dah tahu tu dia, lagi dia dapat detect kau aura tu. The frequency is there. Oh, easy. Kenapa kalau you tengok ni komen? Pula tanya The dia. pond. Comment. Why? Janganlah main-main. Tak. Balik tau. Okay, lepas tu, okay, WhatsApp Papa Yen. I WhatsApp dia macam, Ngah, kau dah tidur ke? Jangan pula. Kau nampak tak? Tak apa. Banyak dah nama. Okay. Tadi kan dah introduce kau sebagai abang. Okay. Korang tahu Azrin Ngah Papayin tu aku. Okay. Dah tu komen. Siapa Ngah? Korang tak. Aku penat lah. Lepas tu I cakap, Ngah, kau dah tidur ke? Lepas tu dia, oh belum, kenapa? I diam, kau dengar ke? Dengar. Aku nak kencing ni. Lepas tu dia, oh pergi je lah. Tak nak, dia dekat tingkap. Oh, aku nak masak Maggi ni. Jangan. Kenapa nak masak Maggi sekarang? Jangan. Dapur sebelah tingkap. Oh, aku nak pergi tengok lah. Jangan. Bodoh. Masa tu kan ayah kat depan. Ya, ayah kat depan. Dia punya berani macam, let me just tengok. Jangan, aku dah kejut, aku nak kencing. Tolong aku nak kencing. Kencing je lagi, dia tak boleh. Dia kat situ. Tak boleh. So, I tak nampak lah. Alhamdulillah lah. Terima kasih sebab tak munculkan diri. Tiba kau terima kasih kepada siapa? Kepada dia. Kepada si dia if you're watching this. Tapi you boleh nampak kelibat-kelibat. Kadang-kadang. Tapi dah lama dah tak lah. So kita stay lah macam tu. Macam tu lah. Tapi yang waktu bila you boleh nampak tu, you nampak apa antaranya? Sebab yang I jumpa, You pernah nampak ke? Tak. Oh, okay. Nampak tetapi muka tak nampak. Pernah. Dia Love. Dia tak Love. nak nampak tapi dia teringin nak nampak. Tak Oh, tak ingin. nak, Aku banyak benda lain aku boleh buat. Faham. Dalam hidup ni kan. Betul. Tapi everything Banyak. boleh jadi first time. Tapi kalau aku buat, aku akan angkat phone sebab everything is content. Faham. I monetize everything. Faham. Eh? Bila dalam kamera tak nampak, munculkan muka macam ni. You boleh nampak. Tapi yang I selalu interview orang, dia nampak kelibat, nampak badan penuh macam I nampak you sekarang, tapi muka tak ada. Muka tak ada. You nampak Badan macam mana? manusia? Berbaju bersemua tetapi muka tak ada. Atau muka sama-sama macam you. I tak pernah nampak muka. Alhamdulillah. Tapi dia memang nampak the thing. Bukan manusia. Tapi betul pun. Sebab macam yang pengalaman memang tak nampak muka. Dia nampak susuk benda tu. Tapi Yes. kena bersyukur lah tak pernah nampak muka. Sebab I pun tak nak scary. tengok. Tak I pun tak tengok. nak. You tak pernah nampak Tak lagi? pernah. I pernah nampak dekat luar. Pernah nampak. Dia sebut. Okay, tak apa. tak apa. Boleh. Di luar Institusi pengajian Okay, dekat okay. pantai tu. Dia orang tahulah, student kat situ tahulah memang pantai kan. Malam. I dengan dia. Aku pernah pergi Aku kan. balik. Universiti I pernah pergi. Okay. As slay as it is, kau punya institusi pelajaran dekat depan pantai, tak slay sangat lah kalau benda tu memang itu adalah dia punya habitat. So masa tu kita orang pergi kedai makan sebelah pantai tu. So tengah jalan-jalan kan, macam take night breeze dekat pantai. Malam. malam. Tak ada Jalan-jalan. curfew Tak ada curfew. Tak, kita orang masa tu datang untuk satu pertandingan. Lepas tu ramai sebenarnya. Ramai. Kita jalan sama-sama daripada kedai makan dinner. Lepas tu macam taking our sweet time. Lepas tu tiba-tiba I nampak sebelah tu sampah tu. I macam Dia buat apa? dia Lambai. diri je kat situ. Dia tak lambai. Dia tak lambai. Dia diri je kat situ. Dia panggil kau. Miss P lah. Oh, Miss P. Miss P. Dia hanya berdiri kat situ dan memandang apa? I tak tahu dia pandang apa. Tapi I nampak dia lah kat situ. So dia kat situ I macam, kita dah boleh balik lah. I cakap semua, kita dah boleh balik. Semua macam, alah tapi nak pergi ambil gambar kat pantai. Tak payah ambil gambar kat pantai. Balik. Besok boleh. Besok siang matahari. Dan Sekarang nampak
Nampak pantai. Sekarang nampak apa? Nampak dia. Jadi jom balik. Semua orang cakap kenapa tak jalan. Tu kalau lambat sikit tu sampai ke dalam mesti dia tu. Oh, by the way, teringat Papaya ada cerita dekat kita orang yang you pergi hiking dekat Gunung Ledang. Yang you pernah viral benda ni. Silakan. Aku makan popcorn Okay, dekat sebelah. so ini adalah perkara yang berlaku selepas kena santau. Oleh saudara tu. Okay. So kan saya cakap tadi bila dah kena santau tu semua benda boleh dengar, boleh ni. I tak nampak masa tu, tapi memang like masa tu pun mama risau. Mama cakap kau pergi elok-elok. Sebab masa tu I pergi Singapore untuk pertandingan pantun. Biasalah champion. Tiba. Macam tiba kan. Manalah kau tak selalu kena kacau. Kenapa? Aku pun rasa santet kau sekarang. Terus Dia macam orang ada istilah humble brag kan. Tapi tak humble. Tak humble dia langsung. Hanya brag. Malah lah aku nak humble. Aku humble orang cakap aku brag. Aku brag baru cakap aku brag. Baik aku brag je. Terus Okay, masa pertandingan dekat Singapore tu, kami pemantun ni, I yang buat tau. I buat tema bomoh. I buat tema mistik. Pembikinan pengenalan, pantun pengenalan tu pun, I rasa something else. Masa I duduk dalam bilik seorang-seorang, which is sehari sebelum pergi, I buat pantun pengenalan tu, it was like macam, you tahu tak? Okay, pantun pengenalan tu panjang tau. Durasi dia dalam 2 minit. Dia adalah satu kertas A4 yang macam ada 3 kolom, which is memang panjang lah pantun pengenalan tu. pantun pengenalan tu apa? Dia macam sebelum bertanding, you memperkenalkan diri you, tapi macam pantun tu bersahut-sahut antara 3 orang. Macam opening lah. Opening lah. Contoh macam, ku seru semangat Sang Raja Wali. Kepala genderang Inderapuri. Macam tu. So dia sambut-sambut. Ku datang ke resi Tameng Sari, berhimpun kami Kayangan Puri. Macam tu tau. Contohnya. So dia bersambut 3 orang. So bila I buat teks tu, dia panjang. You tahu tak I boleh buat teks tu dalam masa 5 minit. Macam ilham tu datang mudah. Dan teks tu macam you tahu tak, I menggunakan perkataan-perkataan yang very bombastic dan macam memang orang tak guna. Macam bahasa klasik. So memang sampai dekat Gelang Patah. Johor Gelang Patah. So kita orang ambil homestay kat situ. So macam time tu lah berlatih semuanya. So berlatih. And then macam siap dengan orang kata perasaan kemenyan lah benda semua kan. Ada kemenyan? Ada? Tak ada. Memang tak ada ke? kita orang just tak ada. Masa tu patutnya ada. Aku bawa. Tapi diorang dia tak nak guna sebab takut. Teruskan. Okay, lepas tu bila dah berlatih apa semua, okay, dah menang. Dah champion dah. Menang. Lepas tu balik. Faham? Okay. Singapore menang champion Singapore. Champion kan. Pemantun Malaysia Johan di Singapura. Lepas tu balik. Santet. Kalau kawan-kawan Singapore yang tengok ni, kau jangan marah tau. Okay. So balik, kita orang bermalam di rumah kampung senior pantun kita orang. Okay. So kita main kat as lah. So kita orang duduk kat situ, which is dekat area dengan Sagil. Tangkak lah kan? Ke Segamat? Tanya aku location. Lupa. Tak kisahlah, tapi dekat kan situ lah kat Johor tu. So kita orang duduk. So ramai 9 orang. Ramai lah. Ada yang seorang ni Abang Izal dah meninggal pun. Okay. So ramai lah. So ramai. Dia ada 9 orang macam tu. Duduk tidur. Esoknya bangun pergi sarapan dan pergi mandi Sagil dekat Gunung Ledang. So pula kita pula jenis yang macam memang I pula memang rajin berjalan kan naik atas tu. So macam bila tak tahulah macam masa tu. Okay, yang ini korang jangan tiru Janganlah salahkan aku. Alah, kita orang gurau je kot. Belah marah. Yalah, sebab bukan aku pun tahu. Masa kita orang jalan tu, bayangkan kita 9 orang dan pemantun kesemuanya. Dan kita orang pula memang sukakan perkara-perkara klasik kan. So sambil jalan tu macam dan mistik. So macam, dan kita orang pula memang membawa watak bomoh, which is masa dekat Singapore tu. So kita macam jalan. Aku kalau jalan kat sini, aku rasa betul-betul rasa macam Puteri Gunung Ledang macam tu. Lepas tu seorang lagi, mulut pukul melaha. Kalau ikut engkau tak macam Puteri Gunung Ledang, aku tengok kau macam naik kebayan je dari belakang. Faham mulut masing-masing kan? So jalan. So sampai dekat tengah-tengah masa tu hari biasa dan tidak cuti, memang tak ramai orang dan memang masa tu waktu tu gembang. Kita orang sampai je kat situ 11.30 pagi. Sampai 11.30 pagi ada satu family je dekat atas. Kita orang yang dekat bahagian bawah sikit. Masa kita mandi tu, tak berapa ketika family tu pergi. Tapi sebelum dia pergi tu, dia ada dekat atas. Kita orang tengah mandi kan. Yang kita orang sambil mandi tu macam pecik-pecik air sambil nyanyi lagu Majika yang Ayu gebang. Lepas tu nyanyi pula. Dia terus dapat tangkap Dia terus dapat tangkap. Power kan? Okay. Lepas tu dah nyanyi tu, yang satu lagi babak, bagaikan sakti. Siapa? Asmara Dana. Mesti tak ada siapa jadi M. Nasir kan? Tak ada. Of course. Buat semua scene Tiara Jacquelina. Semua Siti. Buat ni scene Puteri Gunung Ledang silat batin. Ya. Bayangkan dialog
Kan dialog yang macam Kekanda. patah sayap Raja Wali. Dialog tu tak wujud. Terus kecil burung kedidi. Terus sampai yang women. Sekecil burung kedidi. Yang patah Raja Wali tak ada. Sebab semua nak jadi Tiara. Patutnya Emily Azhar kan kat luar macam Andai berdiri. patah Yang Tiara sayap Raja Wali bertongkat jua. Tiara daripada dalam keluar sekecil burung. Yang itu semua jadi tu. Okay, just in case ada orang tak pernah tengok filem tu, sila letak kat insert bahagian tu. Itu waktu bila tu Masa Ang Tuah pergi melawat dekat Indonesia belum. Ini masa awal, dekat bahagian dia awal tu, Ang Tuah jumpa Tiara. Yang Tiara ada banyak kain-kain putih tu Belum. Bukan. Belum, itu masa nak gaduh. Ini dekat gunung kan? Dekat gunung tu lah. Masa dia jumpa Tiara, aku ceritakan kau semua. So babak tu lah kita lakonkan tu. Okay, lepas tu masing-masing. Okay, jom kita ambil gambar. Waktu ini 11.58 pagi. Tepat tau, 11.58 pagi. So jom kita ambil gambar dulu. Masing-masing posing. Okay, posing. So hampir semua buat begitu ya. Macam betul-betul kalah posingnya. Aku je pun aku tetap macam ni, okay? Dengan seluar pendek, dengan baju t-shirt aku macam tu. Lepas tu masa ambil gambar tu ada dalam 6 ke 7 keping. Maksudnya ambil macam tu kan. So ada 7 lah. Tepat pukul 12 okay, tepat pukul 12 Kak As ni punya husband dapat berita yang ada saudara dia meninggal. Lepas tu kita macam nak balik ke? Taklah tak sebab saudara jauh. Memang jauh sangat. So macam dia bagi tahu dalam grup. Okay lah. Lepas tu buka handphone, check gambar. Ni pukul 12 tepat ni tau. Kak As tu tau dengan husband ni. Tengok ni. Kenapa ni? Lepas tu kita macam, kita tengok mandi-mandi, masih lagi melakukan babak. Macam tu. Duduk laki bini ni tau. Korang sini jap. So kita mau pergilah. Dia bincang dekat situ. Kat situ bincang. Masa tengah tengok tu, korang tengok gambar ni Kita tengok gambar ni. Gambar ni okey kan? Okey. Aku slide. So dia slide. Tahu tak? Okey, kan kita ada 9 orang. So 9 orang ni memang ada dekat tengah ambil gambar, which is dia macam air, lepas tu kan ada terjun sikit, lepas tu bawahan. Okey, semua orang duduk kat batu-batu apa semua kan. Bila kita orang slide ke kiri gambar tu gambar macam gambar tak jadi. Tapi gambar tak jadi tu seolah-olah macam kita orang tengah duduk dan di belakang tu penuh dengan batu besar dan gua. Babe, masa slide je gambar tu, kita orang punya meremang. Memang semua terkaku sekejap. Dan kita orang pandang tempat yang kita orang duduk tu. Dia macam like hilang. Lepas tu macam ada batu besar macam gua. Lepas tu kita macam tenung gambar tu kan. Dia macam ada akar-akar. Lepas tu bila kita nampak tenung betul-betul lagi, dia macam ada slide of jambatan warna perak. Dan ada macam satu nenek tua bongkok tengah pegang tongkat tengah jalan. Dan gambar tu ada Okay, lepas tu I pun macam, kita macam dah tak mandi tau. Masing-masing dah bertaubat. Taubat dengan lajunya bertaubat. Tak ada dah sekecil burung kedidi apa semua. Tak ada. Kita orang pun masing-masing duduk makan. Buat makanan. Mandilah. Okay, dia satu lagi what not to do lah. Pack barang balik. Tak masih duduk. Masih duduk dan makan. I pula tapi dah meremang dah meremang dah. takut. Yang family tadi ni dah tak ada. I pun macam duduk, I keluar handphone, I snap pak. Another what not to do. Ambil gambar. Okay, I pun macam dah habis kan. Balik. Balik lambat pukul 2 lebih. Pukul 12 engkau dah beremang, 2 jam kemudian baru nak balik. Ya. Tahniah. Sebab naik tadi jauh tau. Tak berbaloi. Sebab penat. Okay, turun balik. So balik, I dah pack barang, I pun balik Melaka. I balik Melaka, yang seorang balik Johor, yang seorang balik Perlis, seorang balik Perak. Ada 2 orang senior I ni, Abang Izal yang dah meninggal ni, dengan Abang Mamu. Dia stay lagi dekat rumah Kak As ni, kampung Kak As ni, 1 malam lagi. Nak jadi cerita, besok pagi tu I WhatsApp dia orang. I mimpi. I mimpi. Yang ini I tak tahu macam kau tahu ke tak. Tapi ex-student I tahu. I mimpi macam, kau mimpi apa? I mimpi I tengah tidur, tiba-tiba macam ada orang kejut. So I pun macam bangun, I nampak seorang nenek tua, semua putih, dengan rambut dia putih. Dia hulur tangan dia, lepas tu I pegang tangan dia, I bangun, I ajak dia untuk kenal dengan semua family I. I kenalkan dengan makcik-pakcik I, kenalkan dengan mama ayah, kenalkan dengan dia orang semua. Lepas tu I tersedar. Itu je cerita mimpi I. Sempat kenal lah. Sempat. Lepas tu bila I dah mimpi tu kan, lepas tu dia orang cerita, okay, abang nak cerita abang pula, yang Abang Izal dengan Abang Mamu ni. Yang tinggal 1 hari tambahan tu. Pukul 3 pagi dia orang terbangun, bau setanggi dalam rumah. Setanggi is kemenyan. Dia orang cakap kemenyan lah, tapi dia orang macam prefer guna setanggi sebab wangi sangat. Dia kata macam bau macam bau bunga kemboja. Macam bau bunga kemboja, bunga-bunga melo macam tu. So bunga-bunga macam tu lah baunya. So macam dia kata bau itu. Lepas tu macam kita orang satu rumah terbangun, tak boleh tidur dah sampai pagi. Tu yang macam bila I cerita, dia orang cerita kan. Betul yang lain-lain tak ada apa-apa.
Lain tak ada apa-apa. So apparently I pergi jumpa ustaz, I tunjuk gambar tu. Saya tunjuk gambar tu kan, lepas tu ustaz cakap macam ni, korang bernasib baik tau korang masih dalam satu team. Kalau ada seorang yang tiba-tiba macam keluar nak pergi ambil air ke, nak pergi ambil barang ke, confirm hilang. Itu satu sebab dia sedang mempertontonkan diri dia pada korang dan tak semua orang akan bernasib baik untuk jumpa. Dekat sini akan ada dua sahaja ustaz cakap. Ustaz kata sama ada dia memang nak tunjukkan kat korang which is bernasib baik itu, atau kedua sebenarnya dia tengah warn korang. Yang mana satu? Warn untuk behave. Lepas tu ustaz kata, okay, apa yang korang buat tu? Tak ada apa-apa ustaz. Kita orang mandi makan. Padahal sebelum Lepas tu ustaz tu pandang aku. Dia berteater dekat situ. So I cakap tak ada apa-apa. Memang kita orang mandi makan tu je. Tak ada. Okay, maksudnya Yang part-part posing ni tak cerita. tak ada. Tapi gambar nampak jadi Tiara But Ayu Jeklina. Gebang pun tak cerita. Pak kembar-kembar dah cerita. tak, yang gambar tu dia nampak. Tapi I cakap lah posing je. Tapi I cakap, tak adalah apa-apa. Macam tak adalah ustaz, kita macam mandi. Lepas tu kita makan. Lepas tu ustaz cakap ini, maksudnya memang dia nak mempertontonkan, maksudnya beruntunglah korang dapat tengok. I think macam tu. Padahal warning. Warning. Awas dia Dilarang memondak. What do you think this place is? You think it's a theater? You ain't Tiara. Okay, lepas tu kan, ingat tak ada snap gambar? Saya snap gambar kan. Lepas tu ustaz tu slide lagi. Ramai betul. Cakap Ramai yang menonton. sebenarnya tahu tak, korang tengah mandi ni ramai yang tonton ni. Lepas tu cakap, oh ya ke ustaz, saya tak nampak, saya just snap je. Ustaz tu zoom dia bulat. Lepas tu yang dibulatkan tu memang nampak figure. Memang nampak figure. I boleh bagi nanti Izzat tu. Dia cakap macam ni. Seronok gambar tu. Lepas tu ustaz tengok, mana gambar korang 9 orang? Lepas tu dia tunjuk, dalam gambar ni ada 2 orang yang memang akan dia suka. 2 orang ni akan dia suka. Satu you, satu kawan you, abang yang meninggal tu. Abang Ezal ni pun dia ada satu keistimewaan, which is macam he's good at kata-kata sastra, pantun dia very very powerful. Memang dunia dia orang lah. Tapi dekat Abang Izal ni pun memang Abang Izal pun mengaku, which is macam benda tu memang suka kat dia semua. So bila ustaz ni cerita, bila ada 2 orang yang very strong on that, which is benda tu suka, tu yang benda tu tunjuk. Maksudnya macam is strong. Kalau seorang tak jadi, tu dia kata, okay, lepas tu dia ustaz tanya, kau mandi pukul berapa? Pukul 12. Rembang waktu dia. Sorry, rembang adalah? Rembang tu, okay, dia kan Senja banyak dia. tengah hari. Dia kan tengah hari. So tengah hari ada tengah hari rembang. Maksudnya betul-betul matahari terpacak ke atas kepala. Waktu rembang dengan waktu senja adalah waktu diorang keluar. Waktu aktif diorang. Ini yang diorang cakap lah. Itu saya tak tahu pula pukul 12 tu. Pukul 12 dengan pukul 7 macam tu. So macam 7 pagi diorang, 12 adalah senja diorang. Itu yang diberitahu oleh I lah. So waktu diorang aktif adalah kedua-dua waktu ini. Dia kata memang waktu rembang dan waktu kebetulan pula memang korang mandi kat situ dah ada 2 orang yang memang aktif. Yang maksudnya macam memang menarik benda tu untuk datang. Magnet. Yang dekat I pula, benda tu tak boleh kacau I. Dia attract kat I tapi pergi kat dia. Macam tu. So elemen semangat adalah dia. Waktu tu lah. Then after that moment, after kejadian sagil itu, sampai hari ni, I kalau kena kacau, dia macam kacau yang tak ada efek. Ada kawan-kawan I yang boleh nampak kan, setiap kali kalau macam I nak jumpa diorang akan sekali imbas nampak I nenek tua dulu. Until now. Okay, sudah I ni, I baru kenal dia seminggu tau. I baru jadi lecturer seminggu. I kan masa tu masuk dan diorang punya umur dengan I tak jauh beza tau. So macam masa dia ajak, sir boleh tak nak ajak sir lepak? Kita nak borak-borak, nak bincang. Okay, pergilah. Pergi. Masa kali pertama I setuju untuk lepak dengan diorang, I parking kereta, I keluar, lepas tu dia macam diam tau. Student I ni yang kan ramai. Lepas tu dia ni diam. Lepas tu lama cerita-cerita buat-buat kan. Lepas tu dia tanya, sir saya nak tanya something boleh tak? Sir ada tak macam mengalami apa-apa perkara pelik ke sepanjang sir di Maksud macam mana pelik macam mana? Mistake banyak je. Salah satunya, family I pernah kena santau. Tahu? Hari tu tahu. Aku macam, so I tak tahu dia macam mana lagi masa tu. Masa first time kenal. Okay lagi, I pernah sebelum masuk sini, dulu I pernah masuk Petang Pantun. Lepas tu I pergi Sagil. Lepas tu macam I mimpi ada nenek tua. Lepas tu dia ada tau kat belakang kereta sir. Dalam kereta. Itu macam bukan benda satu conversation masa lepak yang aku nak yang dengar. tak dengar, Sebenarnya. tak nak. Dah lah baru first time jumpa. Dalam kereta you ada nenek tua. Sebab tu I tanya, sebab dalam kereta you ada seorang nenek tua tengah duduk. I pun relax. I memang relax gila. Okay, ada satu event. Nama event ni Citrawana. Dekat kampus kita orang lah, Area Melaka kat Luar Gajah. So masa habis Citrawana tu dalam pukul 1-2 pagi macam tu tau, I as alumni, sebab I dah masuk kampus bandar, tapi I datang sebagai MC.
MC with Ira. So kita berdua MC. And then masa nak balik dah kemas. Okay bye semua. Lepas tu I nak gerak kan. Lepas tu Ira text Ngah. Lepas tu macam kenapa? Tak ada apa-apa. Nanti dah sampai bagi tahu tau. Macam tu. Dah sampai bagi tahu tau. Okay. Lepas tu I pun sampai rumah. Kenapa Ira? Oh taklah, Sarah nampak ada nenek tua belakang kereta kau. Dan I relax je sebab memang dah tahu. Dan macam itulah semuanya bermula daripada menyamar Tiara Jacqueline. Dan itu tu ada lah sampai tu. Sebab itulah macam I kena kacau ke apa ke. Macam part yang macam kat rumah. Masa kat rumah kita orang pernah balik daripada event pukul 2-3 pagi dengar bunyi guli jatuh, terus anak buah kita orang menangis. Ya tak? Okay. Bila ada nenek tu dan ada benda lain yang kacau, so dia gaduh. So macam bunyilah macam-macam. Jatuh almari lah apa benda semua. So rumah tu kalau tak ada orang, I seorang duduk, memang macam tingkat atas memang macam bergaduh. Di tengah-tengah tu rasanya tu. Duduk mendengar. Famous aku sekarang. Dekat dia punya penonton. Yang tadi tu YouTuber alam. Akulah. YouTube ala barzah tu. Okay lah. So itulah dia cerita daripada mereka. Okay, apa pendapat anda tentang keadaan adik-beradik ini yang sering dirasuki? What to do, what not to do. What to do, Tapi lebih kepada what not to do lah oleh peringkat Papayin. Dia kalau buat movie, orang macam jangan. Macam kalau jangan pergi. Kita pandai cakap. Tapi kalau tangan kita, kita buat. Aku sampai naik atas tengok bilik kakak aku ada apa. Dan turun, aku yang macam dalam movie tu. Korang boleh tinggalkan pendapat. Ready Ira? Nak di komen oleh netizen? Sumpah be nice. Sumpah be nice. Sumpah be So nice. kalau tak be nice, nanti dia tak nak cerita. Nenek. Atau itu tak berkesan sangat. Oh, tak atau berkesan. dia tak nak cerita pasal kisah suami orang. Penapis air call bini. Kena puji dia bagi hebat. Puji cantik. I cakap dengan korang kan, kau akan menyesal kalau tak tahu cerita yang suami orang. Yes. Best gila. Puji. Kita boleh curse Boleh. Love at So puji Ira dengan hebat. Silakan nak follow Ira boleh. Ira Adnan. Tapi puji masuk cerita Kak Ira cantik gila babs Ira macam oh my god imitate-nya abang dia. Yes. Puji itu but that. Baru but that. Tapi baru ketika itu yang dia akan muncul semula untuk berceritakan tentang. Yes, I nampak macam banyak yang puji. Let's go Haze. Yes, suami orang. Let's go. Kita ada cerita tentang apa? Suami orang. Yes, suami orang. Yes. Yang satu itu kereta Myvi saya dengar. Okay lah, kita akan berjumpa lagi dalam episod akan datang nanti podcast. Saya Isman Huzi. Saya Papayin. Saya Fahim Faizal. Lepas tu kita ada juga Ira. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.